Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin jelaskan berkenaan dengan bagaimana korban yang diberikan oleh orang perseorangan, agensi, syarikat kan. Contohnya ada orang perseorangan juga pihak syarikat ABC yang dia tak mampu untuk melakukan korban, tapi dia ingin buat, maka diserahkan oleh orang lain. Dan juga yang paling mudah kita umpamakanlah diserahkan kepada pihak masjid, pihak surau kan. Itulah nama praktis amalan biasa yang berlaku di dalam negara ni. Selain daripada yang ada di luar negara, kebanyakannya lah syarikat-syarikat ya, kebanyakannya NGO yang buat ya, ataupun juga ada juga yang orang kata memang agensi yang khusus membuat pelaksanaan korban ini. Tapi yang saya nak maksudkan di sini, kalau kata kementerian, contohnya Kementerian Kesihatan Malaysia contohlah ya, maka dia nak buat, dia minta kepada surau yang nak buat masjid, yang nak buat bagaimana ya. So dia ada kaedah-kaedah dia, dia adalah kaedah dia. Baik, sekarang ni pihak masjid nak pihak Kementerian Kesihatan nak berikan kepada pihak masjid, pihak surau. Maka dalam hal ini disebutkan ya, sesuatu pemberian atau juga sumbangan hendaklah dijelaskan akadnya terlebih dahulu sebelum menerima penyerahan, iaitu sama ada akad pemberian hibah sebagai hak milik atau akad wakalah untuk melantik satu pihak sebagai wakil menguruskan haiwan untuk korban. Baik, yang ini dia kena jelas ya. Inilah berdasarkan garis panduan sembelihan, garis panduan pelaksanaan ibadah korban ya, yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM ya. So dalam hal ini kementerian juga agensi dia harus jelas sama ada haiwan ini bersifat haiwan hibah atau juga haiwan atas korban. Itu kena jelas ya. Itu kena jelas terlebih dahulu. Baik, akad pemberian atau hibah sebagai hak milik ke atas haiwan korban. Contohnya begini akad dia disebutkan contoh lafaz hibah ya. Saya Muhammad Amri bin Abdullah bersetuju menyerahkan sumbangan 30 ekor lembu korban untuk tahun 1441 Hijri kepada AJK Masjid Surau ini untuk diuruskan. Ya, ini disebut sebagai 30 ekor lembu korban. Ya, atas nama saya lah. Nama saya contohnya yang tu dia punya contoh lafaz akad pemberian atau hibah sebagai hak milik ke atas haiwan korban tu ya. Baik, yang keduanya dia kata saya mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia yang bersetuju menyerahkan 30 ekor lembu korban untuk tahun 1441 Hijri kepada jawatankuasa Masjid Surau ini untuk diuruskan ya, untuk diuruskan. Yang ni kita lihat seolah saya mewakili kepada Kementerian Kesihatan. Yang tadi kita lihat lafaznya itu, lafaz hibahnya, saya bersetuju menyerahkan sumbangan ya, sumbangan 30 ekor lembu korban. Sumbangan disebut 30 ekor lembu korban untuk tahun ini untuk diuruskan oleh pihak masjid ya. So pihak AJK Masjid boleh memilih dan juga boleh memberi keutamaan kepada golongan asnaf fakir miskin atau individu lain bagi mewakili bahagian korban yang disertai. Baik, so dalam hal ini ya, kalau asalnya saya juga kementerian memberikan 30 ekor lembu tadi, itu adalah lembu hibah. Dia tak jadi korban sebab tidak dinamakan siapa, kementerian saja. Dia tak namakan setiap bahagian individu nama. Kalau kata kementerian, dia bersifat umum. Kementerian tidak mewakili orang ya. Kementerian tak wajib ya, tidak disunatkan masuk korban pun. Yang masuk korban kita yang individu muslim ini sekurang-kurangnya sekali seumur hidup adalah wajib untuk kita nak masuk korban. Itu adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Nanti kita akan bincang juga bab itu ya. Cuma dalam hal ini saya nak sebutkan akad dan juga pemberian lembu hibah ni ya. Jadi kalau saya mewakili
mewakili kementerian dan juga saya menyerahkan itu lembu ni hak milik saya. Saya serahkan lembu sumbangan korban. Sumbangan korban untuk diuruskan oleh pihak masjid. So lembu ini dia tak boleh lagi menjadi lembu korban sebab saya tidak berniat, cuma saya serahkan kepada pihak masjid. Maka tanggungjawab pihak masjid, tanggungjawab pihak surau mencari fakir miskin, afdalnya mencari fakir miskin dan juga letakkan nama-nama mereka ini, maka mereka ini layak dianggap sebagai orang yang berniat korban. Minta dia niat korban walaupun juga lembu tu lembu atas nama lembu hibah, lembu hadiah tadi. Itu antara kaedah yang disebutkan dalam garis panduan ini. Jadi kalau kata dia tidak letakkan AJK surau, tidak meletakkan nama-nama ini, maka ketika sembelih, maka lembu ini dianggap sebagai lembu hadiah, lembu hibah. Dia tak jadi haiwan korban. Maka kaedah pemberian juga memang berbeza. Jadi saya sarankan juga, sebab ada juga yang duk tanya, dia kata memang kami memberikan lembu, memang setiap tahun memberikan lembu, tapi AJK masjid ni hanya cari nama, meletakkan nama setiap tahun AJK masjid je. Setiap tahun AJK masjid saja yang letakkan namanya, bukan nama orang lain. Jadi saya berpandangan budaya ini seharusnya kita kena ubahlah. Kena ubah. AJK masjid seharusnya mencari dulu orang yang afdal, orang yang miskin, orang yang miskin, orang yang fakir miskin, dan juga orang yang tak pernah pun masuk korban. Letaklah namanya, dan juga mereka ni perlu juga berniat korban. Tak semestinya tahun ni AJK masjid grup ini, tahun depan pula lembu hibah diberikan oleh grup ini. Jadi orang yang berniat lembu yang nak diuruskan oleh pihak masjid ni ialah, kalau kata dia, pihak masjid dapat mencari orang-orang yang tentu, maknanya pahala juga kepada orang yang memberikan lembu hibah ni. Jadi carilah, cari fakir-fakir miskin untuk meletakkan nama. Jangan letakkan nama AJK je. Dan juga bila orang ni masuk, fakir miskin juga masuk, dinamakan sebagai orang yang berkorban, berniat korban, maka agihan daging korban juga bergantung kepada bagaimana kaedah 1/3 itu. 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 kepada ahli qaryah yang lain, 1/3 kepada orang yang nak masuk korban itu sendiri. So dalam hal ini adalah tanggungjawab kepada pihak masjid, mesti mengetahui bagaimana nak uruskan daging lembu yang disebut sebagai lembu hibah, lembu hadiah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.